Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam sesi video pada kali ini untuk meneruskan pengajian kitab buku Talaqi Al-Qiraat 10 Imam. Maka pada video yang sebelum ni kita telah sampai kepada pelajaran yang kelima. Maka pada sesi video pada kali ini insya-Allah kita akan teruskan kepada pelajaran yang keenam, iaitu pada muka surat 16. Muka surat 16 iaitu kita akan membincangkan berkaitan dengan imam yang kelima, Imam Asim, serta kaedah bacaannya dalam suratul Fatihah, surah Fatihah insya-Allah. Baik, poin yang pertama kita tengok dalam kitab Imam Asim Al-Kufi, Asim Al-Kufi. Dia punya ejaan dia, Asim Al-Kufi dalam bahasa Arab tu. Maka dia wafat pada tahun 127 Hijrah. Wafat pada tahun 127 Hijrah. Di mana tu? Di Kufah, di Kufah. Maka tu dengan sebab tu dia digelar sebagai Al-Kufi kerana dia membesar, dia menghabiskan umurnya di sana. Tinggal di sana dan menghabiskan umurnya di sana. Nama beliau ialah Asim bin Abu An-Najud Bahdalah Al-Asadi. Beliau diangkat sebagai pakar rojak qiraat di Kufah selepas kewafatan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Baik, kalau kita tengok di sini nama penuhnya, nama penuh bagi Imam Asim ni adalah Asim bin Abi An-Najud, dikatakan, sebahagian pandangan mengatakan bahawasanya ayahnya bukan bernama Abi Najud, ayahnya bernama Abdullah. Itu satu pandangan, dan dikatakan kunyah dia ataupun gelaran dia, gelaran yang dimulai dengan Abu ataupun Ummun, gelarannya adalah Abu Najud. Jadi satu pandangan yang lain sebagaimana yang saya tulis dalam kitab ni adalah ayahnya bernama Abu An-Najud. Baik, kemudian orang tanya Bahdalah tu. Bahdalah itu berasal daripada nama ibunya. Ibunya bernama Bahdalah. Dan kemudian Al-Asadi ni berkemungkinan adalah keturunan dia. Nisbah kepada keturunan, berkemungkinan nenek dia atau Tok Wan dia yang bernama dengan Asad, berkemungkinan, ataupun dia daripada Bani Asad, berkemungkinan. Baik, beliau diangkat sebagai pakar rojak qiraat di Kufah sebab kewafatan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami. Itu gurunya yang masyhur lah. Baik, kemudian Asim ni masya-Allah seorang tabi'in, seorang daripada kalangan tabi'in yang sangat hebat. Dan juga dia membaca kepada antara gurunya, iaitu yang sebagaimana disebut dalam kitab Abi Abdurrahman Abdullah bin Habib bin Rabi'ah As-Sulami. Itu nama penuh bagi gurunya. Dan dia juga pernah membaca kepada gurunya, pernah mengaji kepada gurunya, iaitu yang bernama Abu Maryam Zur bin Hubash. Itu nama gurunya yang kedua. Baik, kemudian di sudut sanad bersambung pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Asim mengaji kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Kemudian Asim juga mengaji kepada Zur bin Hubash. Maka mereka ini mengaji kepada, kalau kita tengok Abu Abdurrahman As-Sulami ni mengaji kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan dia mengaji juga kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia mengaji juga kepada Uthman bin Affan. Dia mengaji juga kepada Ubay bin Ka'ab, dan dia mengaji juga kepada Zaid bin Sabit. Jadi banyak tu sahabat yang As-Sulami ni mengaji, dan kesemua sahabat tadi mengambil daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun daripada jalur Zur bin Hubash tadi, gurunya yang kedua, Zur bin Hubash tadi adalah diambil, Zur bin Hubash ni mengaji kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengaji kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, selepas kewafatan gurunya Abu Abdurrahman As-Sulami, maka Asim diangkat sebagai pakar rojak qiraat di sana. Maka kelebihan bagi Asim ni, masya-Allah, dia ramailah anak murid yang mengaji kepada dia, yang datang daripada pelbagai negara. Dan kelebihannya adalah dirinya, kelebihan dia mempunyai sebutan yang fasih dan juga tajwid yang sangat hebat. Seseorang yang mutqin, maksudnya mahir. Mahir
dan juga seorang yang tahrir. Tahrir ni maksud kata kita kata teliti. Teliti, mahir, daqiq ilmunya. Dan dia dianggap juga dikatakan sebagai seorang yang punya suara yang sangat baik ketika mana membaca Al-Quran. Dan diceritakan daripada muridnya iaitu Syu'bah, Abu Bakar bin Ayyash iaitu Syu'bah, diceritakan daripada Abu Ishaq As-Subai'i. Maka Abu Ishaq As-Subai'i ini menceritakan bahwasanya dia tak pernah tengok seseorang yang mengajar Al-Quran sebagaimana Imam Asim. Maksud kata sangat-sangat hebatlah Imam Asim ni. Dan dia kata wa kana aliman bisunnah lughawiyan nahwiyan faqihan, dan Imam Asim ni seorang yang sangat alim dalam bidang hadis juga, dan juga seorang alim dalam bidang lughah dan juga nahwu, tata bahasa, dan juga seorang yang faqih dalam ilmu fiqh. Masya-Allah. Jadi banyaklah dia punya kelebihan yang ada kepada Al-Imam Asim. Baik, kemudian Yahya bin Adam dia pernah menceritakan, dia pernah ceritakan daripada, dia ambil daripada Hasan bin Saleh, di mana mereka menceritakan bahwasanya tidak pernah, Hasan bin Saleh ni dia menceritakan bahwasanya dia tidak pernah melihat seseorang yang lebih fasih daripada Imam Asim. Sehingga tak kala mana ia berkata-kata, sehingga hampirlah dia punya percakapan dia seolah-olah macam percakapan yang khuyala, yang macam nak menunjuk pada orang. Tapi sebenarnya dia tak menunjuk. Tapi disebabkan dia punya kefasihan, susunan bahasa yang teratur, sehingga nampak macam dia berlebihan dalam menyusun bahasa. Baik, kemudian Asim pernah menceritakan kepada Syu'bah juga. Dia kata, aku pernah sakit, dia kata, selama 2 tahun. Dan kemudian apabila selesai penyakitku ni, dia kata aku baca Quran balik, dia kata aku mengajak Quran balik, maka apabila aku baca, dia kata aku tak pernah salah, dia kata. Tak ada langsung kesalahan dalam bacaan dia, masya-Allah. Baik, kemudian ada muridnya ramai lah. Ada murid yang meriwayatkan bacaan dia ramai, antaranya Imam Hafs bin Sulaiman, Abu Bakar, Syu'bah bin Ayyash iaitu Imam Syu'bah. Kedua-dua ni merupakan perawi yang sangat masyhur bagi Al-Imam Asim. Dan juga terdapat juga beberapa imam qiraat yang lain yang pernah mengambil bacaan daripada dia, iaitu Abu Amrin bin Al-Ala, iaitu imam yang ketiga. Imam yang ketiga juga mengambil bacaan daripada Imam Asim, dan juga Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad juga mengambil bacaan daripada dia. Dan juga Hamzah Az-Zayyat. Hamzah Az-Zayyat ni merupakan imam yang ke-6. Juga mengambil bacaan daripada Al-Imam Asim. Baik, kemudian dalam bidang hadis juga dia dianggap sebagai seorang yang siqah, seperti yang disebut oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan seorang yang saduq, yang diterima dia punya periwayatan hadisnya. Jadi dia tidak hanya masyhur dalam bidang Quran, tapi juga masyhur dalam bidang hadis. Baik, kemudian wafat pada tahun 127 Hijrah di Kufah. Itu sebab sedikit berkaitan dengan biografi berkaitan dengan Imam Asim. Baik, kita tengok poin yang kedua, iaitu dua tokoh perawi yang meriwayatkan bacaannya adalah yang pertama riwayat Syu'bah. Ini Syu'bah, iaitu lahir pada tahun 90 Hijrah. Ada yang kata dia lahir pada tahun 95. Ada dua pandangan. Dan wafat pada tahun 193. Nama sebenar beliau ialah Syu'bah bin Ayyash bin Salim. Beliau diantirah sebagai pakar qiraat di Kufah selepas dia kewafatan gurunya, iaitu Imam Asim. Baik, Imam Syu'bah ni dia punya tambahan info berkaitan dengan beliau ni diberi anugerah umur yang panjang. Umur yang panjang, dan dikatakan sepanjang umur dia tu beliau banyak mengajar, dan beliau menghentikan pengajarannya sebelum 7 tahun sebelum beliau wafat. Berkemungkinan dah tua umpamanya, berkemungkinan tak berlarat, lemah dan sebagainya. 7 tahun sebelum beliau wafat, beliau dah berhenti mengajar. Baik, dia seorang imam yang sangat hebat, yang sangat kabiran aliman, seorang yang sangat alim, juga merupakan imam yang menjadi hujah dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah, di mana beliau berpandangan berkaitan dengan isu Al-Quran adakah makhluk ataupun sebaliknya. Maka beliau berpandangan Al-Quran adalah bukan makhluk. Maksudnya Al-Quran ini adalah
kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang bukan merupakan kalam makhluk. Gitu no. Sebab ada isu yang pada zaman dia ni yang mana mengatakan bahawa Quran ini adalah makhluk, bukan qadim. Jadi dia berpandangan sebaliknya, yang selari dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Baik, kemudian banyaklah anak murid yang mengambil bacaan daripada dia, no? Anak murid yang mengambil bacaan daripada dia. Dan juga tak kala mana, ni satu cerita lah, tak kala mana beliau hampir-hampir wafat. Hampir-hampir wafat. Maka dia punya saudara perempuan, ya, mungkin kak dia atau adik perempuan dia, menangis. Kemudian dia bertanya kepada adik perempuan dia ataupun kak perempuannya, kakaknya, kenapakah menangis? No? Maka dia kata, kamu tak perlu menangis sebenarnya, dia kata tengok di satu tempat, dia kata dalam rumah dia tu kemungkinan kawasan mungkin pondok ke ataupun satu bilik. Dia kata tengok di bilik tu, dia kata aku telah pun mengkhatamkan Quran di tempat tersebut, di dalam bilik tersebut sebanyak 18,000 kali. No, 18,000. Masya Allah tu banyak jugalah. Jadi nak ambil di sini bahawasanya Syu'bah ni dia pernah mengkhatamkan sepanjang hidupnya sebanyak 18,000 kali. Jadi dengan sebab kehebatan dia itulah dia diangkat sebagai salah seorang tokoh perawi untuk Imam Asim. Baik, dia wafat pada bila? Jamadil al-Ula. Jamadil awal pada tahun 193. Baik, kemudian kita teruskan kepada perawi yang kedua, iaitu perawi riwayat Hafs. Ini perawi yang dibaca di Malaysia. Riwayat yang dibaca di Malaysia iaitu pada tahun, dia lahir pada tahun 90 Hijrah, wafat pada tahun 180 Hijrah. Nama sebenar beliau ialah Hafs bin Sulaiman bin Al-Mughirah Al-Asadi Al-Kufi. Nama ni kalau boleh kena ingatlah kerana riwayat ni merupakan riwayat qiraat yang dibaca di Malaysia. Sebelum mungkin kita ingat nama dia. Seorang yang ditiras sebagai murid yang paling mahir tentang bacaan gurunya itu Imam Asim. No? Dia murid yang paling kanan dan paling mahir, paling tahu tentang bacaan gurunya iaitu Imam Asim. Baik, sebuah sedikit berkaitan dengan biodata Imam Asim ni. Dia mengambil bacaan Al-Quran secara baca depan Asim, dan juga pernah Asim membaca kepada dia. Mungkin beberapa kali lah sehingga khatam 30 juzuk, dan dia dikatakan merupakan anak tiri kepada Imam Asim. Yang ni Imam Asim dia berkahwin dengan seorang perempuan, yang mana perempuan tadi ada anak, iaitu anak tu Hafs tadi. No? Baik, kemudian berkata Yahya bin Ma'in. Yahya ibnu Ma'in, seorang ulama dalam bidang hadis, di mana periwayatan Quran yang diriwayatkan daripada Imam Asim melalui jalur Hafs bin Sulaiman adalah periwayatan yang paling sahih. No, maksud kata din abang kata periwayatan Hafs yang meriwayatkan bacaan Asim itu lebih sahih berbanding dengan, lebih kuat, maksud lebih orang panggil lebih kuat ataupun lebih sahih, lebih diterima, ataupun kita kata lebih sahih lah, kita kata lebih sahih berbanding dengan bacaan riwayat Syu'bah. Bukan nak kata Syu'bah tak sahih, tapi lebih orang panggil apa, lebih hebat ataupun lebih kita katakan sebagai lebih teliti periwayatannya, ataupun tadi disebut tadi Asim lebih mahir berbanding dengan Syu'bah bacaan gurunya iaitu Imam Asim. Baik, kemudian sedikit lagi info berkaitan dengan Imam Hafs bin Sulaiman ni, di mana Hafs bin Sulaiman ni dikatakan seorang yang lebih sebagaimana disebut tadi, seorang yang lebih teliti, lebih hebat memahami bacaan gurunya, lebih dalam sebutan huruf dan sebagainya, Hafs lebih daripada Syu'bah. Baik, kemudian Imam Az-Zahabi pernah menyatakan bahawasanya Hafs ni kalau dari sudut bacaan qiraat dia lebih sangat-sangat siqah, dipercayai dan diambil lah bacaan dia. Baik, kemudian ada satu cerita menyatakan bahawasanya dia pernah bertanya kepada gurunya, iaitu Hafs ni bertanya kepada gurunya iaitu Imam Asim. Dia bertanya, kenapakah Syu'bah dan dia bertalaki sekali dengan Imam Asim, tapi Syu'bah bacaan dia lain, Hafs bacaan dia lain. Jadi dia bertanya kepada gurunya, kenapa lain-lain ni?
Jadi gurunya menjawab, Asim menjawab bahwasanya bacaan yang dia diajarkan kepada Imam Hafs ni adalah bacaan melalui jalur daripada gurunya, guru Imam Asim, Abu Abdurrahman As-Sulami, yang melalui jalur Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Adapun bacaan qiraat yang diajarkan kepada Syu'bah iaitu melalui jalur Zur bin Hubash, yang mengambil bacaan daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kita boleh nampaklah perbezaan bacaan riwayat antara dua riwayat ni disebabkan perbezaan jalur. Periwayatan yang mana guru tadi dia mengambil bacaan daripada ramai guru dan dia memberikan kepada perawi dia, kepada anak muridnya tu bacaan tertentu. Kita tidak menafikan bahawasanya berkemungkinan Asim juga memberi bacaan yang lain sebagaimana yang kita baca ni. Tidak dinafikan. Cuma yang dimasyhurkan, yang ulama memasyhurkan dan Hafs ni memasyhurkan bacaannya adalah sebagaimana yang kita bacakan di Malaysia. Ini untuk Tariq Syatibi. Kalau baca Tariq Thayyibah sudah pasti bacaannya pelbagai lagi lah untuk riwayat Hafs. Baik, kemudian Imam Asim ni, Imam Hafs ni dia berbeza dengan, dikatakan dia berbeza dengan Syu'bah, perawi yang pertama tadi, adalah sebanyak lebih kurang dalam 520 huruf ataupun 520 tempat lah kita kata. 20 tempat ataupun 20 huruf qiraat, 520 saja dalam Quran. Jadi bezaannya tidak banyak lah. Baik, kemudian sedikit tambahan, Imam Hafs ni dia berbeza juga dengan guru dia pada satu tempat ya. Iaitu dalam surah Rum, Allahul Lazi khalaqakum min dha'fin. Di mana Imam Asim membaca dengan fathah huruf dhad, tapi Hafs ni dia membaca dengan huruf dhammah, dha'fin. Jadi perbezaan tersebut disebabkan ikhtiar, pilihan daripada Hafs sendiri yang berbeza dengan gurunya. Baik, kemudian dia wafat pada tahun 180 Hijrah. Itu sebab sedikit berkaitan dengan biografi riwayat Hafs. Baik, kita telah selesai perbincangan berkaitan dengan biografi Imam Asim dan juga riwayat Syu'bah serta Hafs. Maka kita teruskan kepada kaedah bacaan. Kaedah bacaan riwayat Syu'bah dan guna Asim. Baik, sedia maklum bahwasanya riwayat Syu'bah ni kalau tengok dalam kitab tersebut, kaedah bacaan riwayat Syu'bah dalam surah Fatihah tiada perubahan. Bacaan sama seperti riwayat Hafs. Maksud tak ada perubahan. Surah Fatihah nah. Baik, jadi apabila tak ada perubahan, Hafs pun tak ada perubahan, maka kalau kita baca Asim dalam surah Fatihah sama saja. Sama sebagaimana Hafs yang kita baca di Malaysia. Baik, saya baca sekali je lah untuk disebabkan sama. Kita baca sekali untuk Asim tu. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Pada kalimah Maliki yaumiddin baca dengan alif. Ada qiraat lain yang baca dengan tanpa alif. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baca dengan sad. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu bacaan untuk Imam Asim kalau kita gabungkan riwayat Syu'bah dengan Hafs. Maksud kata Fatihah ni tidak ada beza. Sama sebagaimana yang kita baca di Malaysia kita. Baik. Jadi cukup sekadar itulah untuk sesi video pada kali ini untuk pelajaran yang ke-6. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi video yang akan datang untuk pelajaran yang ke-7. Pada sesi seterusnya insyaAllah. Jadi sekian, wabillahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.